yang di-Pertuan Agong diwujudkan Jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Yang di-Pertuan Agong dipilih dalam kalangan raja yang memerintah di 9 buah negeri dalam persekutuan, iaitu Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja menurut kaedah yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan Majlis Raja-Raja. Seiring dengan kewujudan Yang di-Pertuan Agong, turut diperkenalkan jawatan timbalan Yang di-Pertuan Agong berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Okey, kalau kita tengok yang ni, ada senarai Yang di-Pertuan Agong. Ada berapa Yang di-Pertuan Agong daripada 1957 sampai kini? 16 Hazim. Ada 16. Okey, dalam berapa banyak ni, kalau satu penggal bagi seorang bagi jawatan Yang di-Pertuan Agong ni, dia inilah 5 tahun. Kalau yang kita tengok daripada pertama sampai ke 14 tu, kalau yang lebih kurang daripada 5 tahun tu, maksudnya dia telah mangkat. Kalau yang kes yang ke-15 tu, Yang di-Pertuan Agong ke-15 tu, dia turun tahta. Ada special case lah kat situ berlakunya. Dia nak turun tahta tu pun dia kena rujuk pada Majlis Raja-Raja. Selepas berbincang, akhirnya Yang di-Pertuan Agong YDPA ke-16 dipilih daripada Sultan Pahang. Jadi sekarang pemangku Sultan Pahang adalah pemerintah di Pahang. Okey. Saya nak tanya, siapa tahu timbalan Yang di-Pertuan Agong sekarang? Ada siapa tahu? Tak ada Tak ada ke yang tahu? Sultan Nazrin. Ya, tepat sekali. Sultan Nazrin telah diangkat menjadi timbalan Yang di-Pertuan Agong. Dia jadi timbalan ni Timbalan tak ke? semestinya. Timbalan? Ya, Timbalan ke? ya. Timbalan. Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Okey. Kita beralih pada seterusnya. Ini. Okey, untuk seterusnya kita pergi muka surat 47, kedudukan Yang di-Pertuan Agong. Kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara termaktub dalam perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Okey, so memang semua dah tahulah, rakyat Malaysia kita betul tahu Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Utama Negara. So sebagai Ketua Utama Negara, Yang di-Pertuan Agong menjadi punca kedaulatan, ketaatan, perpaduan, kebesaran dan kemuliaan negara. Okey, kita pergi yang pertama. Itu yang kuning tu kan, yang nampak yang kuning tu. Perlembagaan Persekutuan bahagian 4. Betul Igu? 4 kan Igu? Betul. Okey, bahagian 4 Persekutuan. Bab 1, Ketua Utama Negara. Perkara 32. Ketua Utama Negara bagi Persekutuan dan isterinya, nombor 1, maka hendaklah ada seorang Ketua Utama Negara bagi Persekutuan digelar Yang di-Pertuan Agong, yang hendaklah diberi keutamaan daripada segala orang di dalam persekutuan dan yang tidak boleh dikenakan apa-apa jua pun proceeding di dalam mana-mana mahkamah kecuali di dalam mahkamah khas yang ditubuhkan di bawah bahagian Cikgu ni berapa tu? Mana? Yang XV tu. Bahagian yang keberapa tu XV? Di bawah bahagian XV, okey. So tak payah tahu apa yang kita tahu, nanti tulis XV je. Okey. So yang nombor 2, isteri Yang di-Pertuan Agong digelar sebagai Raja Pemaisuri Agong hendaklah diberi keutamaan daripada segala orang lain di dalam persekutuan selepas Yang di-Pertuan Agong. Okey, ni semua faham. Yang ketiga, Yang di-Pertuan Agong hendaklah dipilih oleh Majlis Raja-Raja bagi tempoh 5 tahun. Tetapi 15. Okey, yang bahagian SB tu 15
Okey, yang tadi tu nombor 3 dipilih oleh Majlis Raja-Raja bagi tempoh 5 tahun, tetapi boleh pada bila-bila masa meletakkan jawatannya melalui surat yang ditandatangani sendiri olehnya yang ditujukan kepada Majlis Raja-Raja, atau boleh dipecat daripada jawatannya oleh Majlis Raja-Raja dan hendaklah berhenti memegang jawatan apabila terhenti menjadi raja. So kalau yang ni kes yang ke-15 tu, yang dia letakkan jawatan melalui surat tu. Sebab ada satu kejadian berlaku, so dia nak letak jawatan. So lepas tu maksudnya kalau ikut giliran nanti dah pilih-pilih, so yang dipilih yang dari Pahang lah, Sultan Abdullah. Okay, lepas tu kita bagi keutamaan kedudukan dalam persekutuan. Nombor 1 yang di-Pertuan Agong, yang kedua isteri dia Raja Permaisuri Agong, yang ketiga raja-raja dan pemangku raja, yang keempat yang di-Pertua bagi negeri-negeri, yang kelima bekas Raja Permaisuri Agong yang menerima saraan diraja daripada kerajaan persekutuan, yang keenam Perdana Menteri, yang ketujuh Timbalan Perdana Menteri. Okey, so kita pergi muka surat 48 pula. Okey. Ada, kalau kita tengok yang sebelah surat tadi tu, ada dua gambar kan. Dua-dua tu adalah orang yang sama. Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ni telah 2 kali jadi YDPA sebab umur dia yang panjang lah. Okey. Seterusnya, kuasa Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa atau peranan yang luas dalam pemerintahan negara meliputi kuasa eksekutif, perundangan dan kehakiman. Okey, jadi kalau nak secara senang ni, YDPA ni, dia kuasa dia memang dalam pemerintahan negara, kuasa dia paling tinggi lah. Okey, kuasa eksekutif. Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri. Apa maksud eksekutif Aziz dari tingkatan yang lain? Mana Macam ni Ego? Eksekutif dalam maksud etikatan. Kadang orang tak tahu eksekutif tu apa. Tanggungjawab dalam membuat sesuatu. Pelaksana atau tanggungjawab dia lah. Okay. Yang pertama, melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Yang di-Pertuan Agong melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada budi bicara baginda mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Baginda dengan nasihat Perdana Menteri melantik menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri daripada ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Contoh, kalau kita tengok tiap pelantikan Perdana Menteri, dia mesti akan dibuat di Istana Negara. Dan yang pemberi watikah tu adalah Yang Pertuan Agong sendiri. Dia menunjukkan yang Yang Pertuan Agong ni sebagai satu trademark, satu lambang pemerintahan negara. Okey. Dia macam Perdana Menteri ni mula-mula rakyat dah pilih kan melalui sistem demokrasi undi-undi. Lepas tu lepas dah tahu macam siapa menang, dia akan macam kita nak Yang di-Pertuan Agong ni perlu memperkenankan. So macam kalau Perdana Menteri ni macam Yang di-Pertuan Agong okey dengan dia, so dia akan jadi Perdana Menteri lah macam tu. Okey. Kedua, pelantikan jawatan penting. Yang di-Pertuan Agong melantik Peguam Negara, Parlimen Angkatan Tentera dan Ketua Audit Negara. Baginda juga melantik Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, Ahli Suruhanjaya Polis dan sejumlah ahli dalam Majlis Angkatan Tentera. Maksudnya, dia jugalah yang boleh pilih jawatan-jawatan tertinggi ni. Jawatan tertinggi ni kebanyakannya melibatkan seterusnya ketenteraan. Yang di-Pertuan Agong ialah pemerintah tertinggi seluruh Angkatan Tentera Malaysia. Maksud dia,
Yang di-Pertuan Agong ni dia Supreme Commander lah. Maksudnya dia pegang seluruh angkatan tentera Malaysia. Baginda dibantu oleh Majlis Angkatan Tentera yang bertanggungjawab di bawah kuasa baginda bagi pemerintahan, tata tertib dan pentadbiran angkatan tentera serta perkara yang bersangkutan dengan gerakan tentera. Bagi diplomatik pula, Yang di-Pertuan Agong melantik diplomat Malaysia ke luar negara. Baginda juga menerima menghadap diplomat asing sebelum mereka mula menjalankan tugas di Malaysia. Maksudnya, kalau duta-duta negara lain, di Jepun dan negara-negara lain, Indonesia, US semua, dia sebelum dia mula berkhidmat sebagai duta di Malaysia, mereka akan hadap Yang di-Pertuan Agong dahulu. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya muka surat 40. Pelajar ini semua dalam bidang eksekutif lah. Ini eksekutif maksud dia dalam melantik seseorang ataupun melaksanakan tanggungjawab. Ini tanggungjawab dia di bidang eksekutif. Kemudian ada bidang perundangan pula tugasnya. Okey, untuk ni kuasa perundangan. Pertuan Agong memperkenankan sesuatu rang undang-undang yang melalui proses pembentangan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Okey, ni pasal undang-undang baru kan cikgu? Yang ni dia pasal undang-undang baru kan? Ni pasal kalau nak buat macam di Pertuan Agong rasa macam nak buat undang-undang baru, so dia akan dia akan bentang dekat Dewan Rakyat, so dah buat ramai-ramai, so kan kalau ni akan jadilah undang-undang baru. Tapi sebenarnya proses membuat undang-undang ni bermula daripada Dewan Rakyat. Perdana Menteri hanya perkenankan dengan kita panggil macam membuat kita panggil apa? Confirmation. Melapis. Yes. Okey, lepas tu kita pergi ke persidangan parlimen. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa memanggil parlimen bersidang. Baginda juga berkuasa memberhentikan dan membubarkan parlimen. Okey, so kita pernah jadi kat sini. Yang ni jadi waktu yang paling dekat ni jadi waktu ni lah, waktu Mahathir. So ada membubarkan parlimen ni apa semua. So waktu tu Perdana Menteri interim, jadi Mahathir lah maksud Perdana Menteri yang waktu tu. Maksudnya dia senang cerita dia jadi kuasa penuh dekat Perdana Menteri interim tu. So jadi macam tu lah. Okay, lepas tu kita pergi agama. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam negeri baginda sendiri, wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah. Ketua agama Islam di negeri-negeri lain ialah sultan atau raja yang memerintah di negeri masing-masing. Okey, so kita pergi kepada hak dan keistimewaan. Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab menjaga serta melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera di Sarawak dan Sabah. Baginda juga bertanggungjawab melindungi kepentingan sah kaum lain di Malaysia. Okey, pengisytiharan darurat. Okey, yang pertama yang di-Pertuan Agong boleh membuat pengisytiharan darurat. Pengisytiharan darurat dibuat setelah baginda memastikan kebenaran wujudnya keadaan yang mengancam keselamatan awam dan ekonomi negara. So kalau COVID ni, kalau yang di-Pertuan Agong nak kata darurat, habislah. Macam tu lah. Sebab tu orang takut kalau banyak sangat PKP semua, takut nanti jadi darurat. Ekonomi semua jadi masalah. Sebab ekonomi tak berjalan ni, so jadi macam tu. Okay, lepas tu kita pergi ni kuasa kehakiman yang warna biru asu belah kanan tu. Okey, yang kuasa kehakiman yang pertama yang di-Pertuan Agong melantik Hakim Mahkamah Atasan atas nasihat Perdana Menteri setelah dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan berunding dengan Majlis Raja-Raja. Okey, yang kedua Hakim Mahkamah Atasan terdiri daripada Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Tinggi. Okey, lepas tu kuasa pengampunan. Dalam hal jenayah di wilayah Persekutuan, seseorang yang sudah dihukum boleh memohon keampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Ni jarang lah berlaku ni, nak dapat ni kan. Ni susah lah nak jadi. Nak minta, maksudnya nak mohon keampunan daripada Agong ni susah nak dapat lah. Okey, yang kedua, baginda akan bertindak atas nasihat lembaga pengampunan.
Yang ketiga, baginda berkuasa mengampunkan, menangguhkan dan meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. Okey. Ada soalan nak tanya kepada Daniel dan Hazim? Okey, kalau kamu tengok Daniel dan Hazim telah membentangkan berkaitan dengan senarai yang di Pertuan Agong dan kedudukan yang di Pertuan Agong dalam perlembagaan persekutuan serta tugas-tugas yang di Pertuan Agong di dalam bidang legislatif, judisari dan perundangan. So kalau kamu tengok memang besarlah yang di Pertuan Agong ni. Sebab dia merupakan ketua negara selain daripada ketua kerajaan iaitu Perdana Menteri. Ketua negara ni tugas dia memang besar dan dia lambang kedaulatan sesebuah negara. Tetapi walau macam mana pun tugas dan kedudukannya itu adalah berdasarkan perlembagaan. Contoh, macam parlimen buat undang-undang, dia perkenankan. Kemudian dia lantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri tetapi atas nasihat Perdana Menteri. Maksudnya dia buat sesuatu tu berdasarkan undang-undang bukan dengan kuasa veto. Sebab kita mengamalkan raja berperlembagaan. Raja bertindak atau membuat tugas berdasarkan perlembagaan dan demokrasi berparlimen, rakyat yang memilih pemerintah. Okey, saya rasa untuk ini tak ada masalah lah. Kemudian amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Siapa? Saya cikgu. Siapa saya? Kristina Akila dengan? Zulaika. Okay. Teruskan. Teruskan. Saya present ya cikgu. Boleh silakan. Zulaika. Ini cikgu. Boleh nampak ke skrin? Nampak. Nampaklah, nampak. Tapi apa yang awak present? Okey, nampak. Boleh. Okey. Assalamualaikum. Nampak notification. Okey, teruskan Zulaika. Okey, saya nampak awak present 3.4. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. InsyaAllah hari ini saya dan Zulaika akan membentangkan 3.4 amalan demokrasi dan pengagihan kuasa. Jadi yang pertama amalan pilihan raya. Jujur. Next slide. Okey, amalan pilihan raya. Pilihan raya ialah elemen penting yang menandakan wujudnya amalan demokrasi di negara kita. Pada asalnya, pilihan raya umum diadakan dalam tempoh 5 tahun. Kempen pilihan raya membolehkan rakyat mengenali calon dan memahami manifesto yang bertanding. Undian dilakukan dengan menggunakan prosedur yang telus dan sistematik. Rakyat perlu menyemak nama pada daftar pemilih sebelum mengundi. Undi ialah rahsia dan merupakan bukti keabsahan kerajaan yang dipilih rakyat. Jadi kita tengok antara parti politik yang ada di Malaysia. Tadi projek lepas slide. Parti politik.
Slide 3. Ni slide 4. Tekan ke atas bawah. Yes. Yang pertama tu PAS kan cikgu? Ya, pas. Yang kedua tu Barisan Nasional. Ke Yang ketiga saya tak tahu. Pakatan Harapan. Kan? Okay. Betul lah kan? Betul. Okay, lepas tu Yang Amanah, bawah tu semua saya tak tahu cikgu. DAP dan Satu. bersatu. Okey, betul. Okey, ini semua adalah parti-parti politik yang memang wujud di Malaysia lah. Kini siapa yang pegang? Ni Ego. Kit Siang. Siapa? Lin Kit Siang. Tak, sekarang parti untuk kerajaan ni siapa? Pakatan Nasional. Pakatan Nasional. Satu. Bumi. Bumi. Perikatan Nasional cikgu. PN cikgu. Kan bersatu cikgu. Bersatu kan? Ya. Betul lah you. Bersatu yang warna merah tu lah. Yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin lah. Sebelum tu Pakatan Nasional. Pakatan Harapan. Siapa ketua dia? Dr. Mahathir. Dr. Mahathir Mohamad. Okey. Ini adalah parti-parti politik yang ada di Malaysia lah kini lah. PAS, Barisan Nasional dan sebagainya. Seterusnya, kebebasan atau hak asasi. Okey, kebebasan asasi ni maksud dia hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang. Ada 4 jenis kebebasan. Yang pertama ialah kebebasan diri. Tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Yang kedua, kebebasan agama. Islam ialah agama persekutuan. Penganut agama lain boleh mengamalkan agama masing-masing. Yang ketiga, hak berkenaan dengan pendidikan. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara atas alasan agama, ras, keturunan atau tempat lahir. ras tu apa? Ras. Tak sure cikgu. Ras. Faiz Jamli, ras apa ras? Aziz Juhair, ras. Bangsa, kan? Betul tak? Okey, terusnya. Seterusnya, pengagihan kuasa dalam pemerintahan. Terlepas ni. Ada cikgu, bentuk kebebasan. Bentuk kebebasan tidak bersifat mutlak dan tertakluk kepada undang-undang yang digubal Parlimen Malaysia. Tujuan sekatan kebebasan, ketenteraman dan kesejahteraan awam terjamin dalam masyarakat demokratik. Okey. Lepas tu Suhakam, maksud dia Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999, Akta 597. Peranan dia mempromosikan dan melindungi hak asasi semua orang di negara ini. Okay, muka surat 51 informasi. Okay. Okey, seterusnya pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Kuasa pemerintahan di negara kita dibahagikan kepada 3 badan, iaitu Badan Perundangan, Legislatif, Badan Eksekutif, Pelaksana dan Kehakiman, Judisiari. Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara merupakan punca-punca kuasa kepada ketiga-tiga badan ini.
Macam kita tengok dekat sebelah dia tu ada carta. Mula-mula yang di Pertuan Agong dan dibantu oleh Majlis Raja-Raja. Baru ada yang Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Di bawah Badan Perundangan ada Parlimen iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Okey, Dewan Negara tu kalau wakil Dewan Negara siapa? Dekat. Kalau Dewan Rakyat siapa? Wakil Dewan Negara siapa? Siapa yang manusia yang duduk dalam Dewan Rakyat? Siapa manusia yang duduk dalam Dewan Negara? Yos. Daripada DUN tu cikgu. Adun Dewan Rakyat. Kalau Ada cikgu. ya betul. Kalau Dewan Negara? Kabinet tu. Kabinet lah ataupun kita panggil parlimen lah. Okey, seterusnya? Seterusnya di bawah Badan Eksekutif ada Perdana Menteri, Jemaah Menteri dan Kementerian. Di Badan Kehakiman ada Ketua Hakim Negara, Mahkamah Atasan dan Mahkamah Bawahan. Okey, seterusnya Kalau macam Mahkamah Sivil tu kat mana? Mahkamah Syariah. Mahkamah bawahan, atasan. Bawahan. Atasan macam Mahkamah Tinggi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang lebih berat. Bunuh dan sebagainya. Okey? Terusnya Badan Perundangan. Badan Perundangan dia berfungsi untuk menggubal undang-undang. Pada peringkat kerajaan persekutuan, Badan Perundangan ialah Parlimen. Manakala pada peringkat kerajaan negeri, ia dipanggil Dewan Undangan Negeri iaitu DUN. Seterusnya Parlimen. Parlimen merupakan badan perundangan yang tertinggi di Malaysia dan ia terdiri daripada 3 komponen iaitu yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Parlimen ini dia dapat menjadi sebagai lambang demokrasi kepada negara kita. Parlimen juga berkuasa dalam menggubal undang-undang. Parlimen juga boleh membuat pindaan undang-undang persekutuan sedia ada, menyemak dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan dan sistem cukai yang baharu. Parlimen ni berkuasa lah dalam membuat undang-undang. Tapi walau macam mana pun Dewan Rakyat juga ada hak untuk menyuarakan pandangan lah. Seperti yang kita kata tadi, Parlimen ada 3 komponen iaitu yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Yang di-Pertuan Agong ini merupakan salah satu komponen dalam Badan Perundangan. Dewan Negara atau dikenali sebagai Senat, ia merupakan dewan tertinggi dalam sistem perundangan negara. Dan Dewan Negara ni dia akan membahaskan rang undang-undang yang diluluskan Dewan Rakyat dengan lebih teliti. Kemudian Dewan Rakyat atau perwakilan, ahli-ahli mereka akan dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Dan Dewan Rakyat ni menggubal dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat. Terusnya Dewan Undangan Negeri ataupun DUN. Di Malaysia terdapat DUN di setiap negeri kecuali wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Sebenarnya DUN ni ada kat semua negeri kecuali ketiga wilayah ni. Lepas tu Dewan Undangan Negeri ni dia terdiri daripada Sultan atau yang di-Pertuan Negeri selaku Ketua Negeri, Speaker Dewan dan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang dipilih melalui pilihan raya peringkat negeri. Dan Dewan Undangan Negeri ni dia berfungsi untuk menggubal undang-undang bagi negeri masing-masing. Bagi negeri masing-masing Terusnya Badan Eksekutif. Badan Eksekutif ni merupakan badan pemerintah yang melaksanakan kuasa eksekutif mengikut perlembagaan persekutuan. Saya cakap tadi, okey. Pada peringkat kerajaan persekutuan, badan eksekutif ialah Jemaah Menteri. Manakala pada peringkat kerajaan negeri, badan eksekutif ialah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Okey.
jemaah menteri ataupun kita panggil kabinet yang biasa kita panggil tu, okey, dia terdiri daripada Perdana Menteri dan menteri-menteri seperti Menteri Kewangan dan Menteri Kesihatan. Tugas utama jemaah menteri ini adalah menggubal dasar negara dan melaksanakan pembangunan. Dalam kabinet ni, Perdana Menteri adalah dia mengetuai jemaah menteri, memimpin kerajaan dan menjalankan pentadbiran pada peringkat kerajaan persekutuan. Menteri mengetuai kementerian untuk melaksanakan dasar kerajaan yang diputuskan oleh jemaah menteri. Anggota jemaah menteri, mereka berpegang pada prinsip tanggungjawab bersama secara kolektif kepada parlimen. Dan setiap menteri mesti mempertahankan keputusan yang dibuat oleh jemaah menteri. Sekiranya seseorang menteri tidak bersetuju dengan dasar kerajaan, beliau hendaklah meletakkan jawatan sebagai ahli jemaah menteri. Maknanya jemaah menteri ni tertakluk kepada undang-undang dan perlembagaan lah kan. Kalau dia tak puas hati, dia boleh letak jawatan. Semua tugas dan jawatan yang ditetapkan di kerajaan tertakluk kepada undang-undang. Okey. Seterusnya, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pada peringkat negeri, kuasa eksekutif ni terletak pada Sultan atau Raja atau yang di-Pertuan Negeri. Bagi negeri di Semenanjung Malaysia, kuasa eksekutif ni dia dilaksanakan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau EXCO, iaitu Executive Council. Di Sarawak dan Sabah pula, badan eksekutif negeri ni dikenali sebagai Kabinet Negeri. Pentadbiran kerajaan negeri diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Terakhir sekali, Badan Kehakiman. Badan Kehakiman ni ia bertanggungjawab dalam mentafsirkan dan melaksanakan undang-undang serta mempertahankan perlembagaan persekutuan. Badan Kehakiman ini juga yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Kuasa Badan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah. Hakim dilantik untuk memastikan sistem kehakiman dan keadilan ditegakkan di negara kita. Peranan Badan Kehakiman adalah untuk mengadili pertikaian antara pemerintah dengan rakyat maupun sesama rakyat. Badan Kehakiman juga menyelesaikan konflik kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Fungsi Badan Kehakiman bergantung pada status mahkamah yang terdiri daripada mahkamah atasan dan mahkamah bawahan serta mahkamah khas. Terdapat juga mahkamah pada peringkat negeri iaitu Mahkamah Syariah serta Mahkamah Anak Negeri di Sabah dan Sarawak. Okey, setakat ni ada soalan berkaitan dengan pengasingan kuasa dalam pemerintahan dan amalan demokrasi. Tak ada Okey, kalau kamu tengok bila kamu sebut tentang demokrasi, dia mesti berkait dengan pilihan raya. Bila kamu sebut pilihan raya, dia adalah syarat-syarat pilihan raya, proses-proses pilihan raya. So syarat-syarat dan proses pilihan raya tu sebenarnya kamu dah belajar pada dalam bab 4 form 4. So di sini dia hanya tunjuk bagaimana kempen, bagaimana semakan daftar pemilih, undian dibuat dan undi adalah rahsia dan mesti dikira pada hari yang samalah. Okey. Kemudian kalau kamu tengok banyaklah parti politik yang wujud pada sebelum-sebelum ini yang kawan-kamu tunjuk tu yang ada sekarang. Contohnya DAP, Pakatan Harapan, Bersatu, Barisan Nasional, PAS dan sebagainya. So kebebasan asasi, bila sebut tentang kebebasan asasi, hak yang dimiliki oleh seseorang. Hak tu maknanya macam hak kita panggil dalam erti kata yang lain, kita panggil macam keperluan. Apa yang seseorang itu dapat di sisi undang-undang. Contohnya kebebasan diri, kebebasan beragama, hak berkenaan dengan pendidikan dan kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Kebebasan ini tertakluk kepada semua masyarakat di Malaysia tanpa mengira ras dan agama. Okey? Contohnya antara Suruhanjaya yang bertindak dalam menjaga hak asasi manusia ialah siapa? Suhakam yang berada di pada muka surat 51. Okey, kemudian yang kawan-kamu cakap tu pengasingan kuasa. Macam kita di Malaysia ni, kita tidak ada satu badan yang ditadbir semua.
tetapi kita ada satu ketua dan ketua kerajaan, tetapi di bawahnya ada 3 badan yang bertindak dalam menguruskan politik ataupun pentadbiran di Malaysia, iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Badan Perundangan ni dia lebih kepada membuat undang-undang. Contohnya bagaimana undang-undang itu dibuat, bagaimana diteliti, disemak dan diperkenankan. Antara golongan yang terlibat ni adalah parti-parti politik yang menang. Contohnya parlimen atau Dewan Undangan Negeri yang terdiri daripada senat, senator dan sebagainya. Kamu boleh lihat di dalam muka surat 53 itu. So di kerajaan persekutuan ialah parlimen, manakala kerajaan negeri ialah Dewan Undangan Negeri. Kemudian di bawah badan eksekutif, macam tadi kita pun ada eksekutif yang di Pertuan Agong kan, dia melantik jemaah menteri, pesuruhjaya tinggi dan sebagainya. Di bawah badan eksekutif ni pun kita ada, iaitu jemaah menteri. Bila sebut badan eksekutif ialah badan pelaksana. Siapa yang melaksanakan tanggungjawab tersebut? So di bawahnya adalah jemaah menteri dan kementerian. Jemaah menteri ini adalah menteri-menteri. Kementerian adalah portfolio yang mereka pegang. Contohnya macam Kementerian Pendidikan. Siapa menteri dia? Razia Jidin. So disebut Menteri Pendidikan. Razia Jidin tu adalah jemaah menteri, manakala dia memegang portfolio Kementerian Pendidikan. Okay. So setiap jemaah menteri ini mesti mengikut dasar kerajaan. Apa yang kerajaan buat dia kena ikut. Tetapi kalau dia tidak bersetuju, dia boleh meletak jawatan. Kerana menteri yang di Pertuan Agong dan semuanya yang duduk kat Malaysia ni tertakluk kepada undang-undang. Macam kamu pun sebagai pengguna jalan raya ada undang-undang. Kamu pun duduk kat sekolah sebagai seorang pelajar ada undang-undang. Saya pun sebagai anggota kerajaan pun ada undang-undang. Okay? So kamu boleh tengoklah sistem jemaah menteri Kesultanan Melayu Kelantan pada abad ke-19 di dalam muka surat 54. Kemudian badan kehakiman, kita ada mahkamah atasan, mahkamah bawahan. Mahkamah bawahan ni biasa yang kes-kes biasa. Contohnya macam budak bawah umur ada terlibat dalam kes rogol contoh. Kemudian mencuri samun dan sebagainya. Mahkamah tinggi atasan ni dia melibatkan politik, mahkamah yang melibatkan benda-benda yang lebih dahsyat, membunuh dan sebagainya. Contohnya macam kisah Mona Fendi kan. Lepas tu kisah siapa tu yang baru-baru ni Datuk Seri Najib. Itu semua adalah mahkamah atasan lah. So setiap mahkamah ini dia ada undang-undang dia. So hakim mestilah bebas daripada pengaruh politik dan memastikan badan kehakiman sebagai institusi keadilan. Itu pasal ketua hakim negara ni kerja dia sangat sulit, dia tidak boleh terlibat dalam politik. Dia tak boleh ada macam berpihak kepada kerajaan ni, kerana tak. Dia hanya bebas sebab dia nak menegakkan keadilan. So pengasingan keluarga ini, pengasingan kuasa ini sangat penting dalam memastikan keadilan sesebuah negara. Okey, setakat itu saja. Ada soalan? Selain daripada mahkamah atasan dan mahkamah rayuan, ada satu mahkamah lain dikenali sebagai mahkamah di muka surat 55 informasi. Mahkamah khas. Mahkamah khas ni hanya terlibat untuk kes-kes khas raja-raja ataupun mahkamah tentera. Okey, untuk hari ni kita hanya bincangkan 3.4 dan 3.3. Kemudian selepas ini saya akan berikan latihan. Latihan itu adalah dalam bentuk word. Awak boleh print atau salin di kertas lain ataupun awak print saja kertas itu, tulis jawapan dalam tu. So latihan-latihan sebelum ni yang saya buat tu semua buat dalam kertas. Nanti buka sekolah saya akan semak. Mesti simpan latihan-latihan tu. Saya harapkan awak buatlah sebab saya tak nampak. Even nak suruh awak buka kamera pun saya kena bukalah kamera kan. Takkanlah saya nak cek satu-satu. Okey. Untuk hari ni saya perasan yang tak ada Haziq Syakban Ada. Oh, awak pakai orang lain. Syafiqah. Ini siapa? Kakak awak? Betul. Okey. So semua ada ke ada yang tak ada? Senang saya nak menanti kehadiran. Anwar ada tak? Anwar boleh? Alamak. Ada tak? Di kelas dia tengok kawan-kawan dia. Ada tak 5 set? Ada tak yang tak hadir? Muka-muka yang selalu ni. Iswafi ada? Iswafi.
Tak ada is. Dia ada tu dalam tu. Tapi dia macam tak ada. Ada tapi macam tak ada. So Ha. patut tak ada dalam tu. Dia ada dalam Google Meet. Tapi tak Dia menyahut cikgu. Dia tidur. Tak tahulah cikgu. Itu saya tak tahu. Aduh, masalah betul ni. Sebab tulis kehadiran tu B kot bisu. Itu. Lain? 5 mukafak. Syakira ada Syakira? Macam Nabi lah saya kira. Syakira? Okey, ada cikgu. Akil Farhan? Ada cikgu. Okey, Amirul Akil Farhan pula. Akil dengan Amirul Farhan ada. Dulu ada kan? Ada cikgu. Hafiz? Ada tadi saya nampak. Hafiz? Semua ada Ya. Ada. Okey, Zenki? Ada cikgu. Zenki? Ada cikgu. Okey, semua ada baik cakap. Siapa yang tak ada dalam ni? Rijal? Ada cikgu. Ada. Ada cikgu. Qayyum, Nabil, Imran, Hazmi. Ada cikgu. Ada cikgu. Ada cikgu. Imran, Hazmi. Ya cikgu, saya. Semua ada lah ya? Alhamdulillah, syukur pada Allah Semua ada. Adam. Adam. Adam bin Muhammad Yusri. Tiada. Awak? Ada cikgu. Rushdi? Ada cikgu, ada. So yang tak ada Nabila Najwa, Bella. Ada cikgu. Ya cikgu, saya di sini. Okay. Sofia, Aisyah Sofia. Ada. So yang tak ada ni lah kan? Ya betul ni Adam ni. Dah 2 hari tak datang ni. Adam je tak ada dalam kelas ni. Yang lain semua ada. Faiz, Amir Nuruddin, Amirul Farhan, awak, Balkis. Saya cikgu. Okey, semua ada. Rushdi? Tadi ada Rushdi? Muhammad Rushdi Anwar, ada Rushdi? Ya, ada cikgu. Hakim, Luqman Hakim? Ada. Ada. Aisyah Syarul Ain? Saya cikgu. Anwar ni nak kategori ada ke tak ada ni? Keluar masuk. Ada cikgu, ada. Mana Anwar? Ada. Anwar dah tembak mak pergi rumah makcik. Payah masuk sini. Qayyum? Tadi ada kan? Okay, semua ada lah. Kiranya 5Z semua ada. Izul? Ada cikgu. Danisha Atira, Azimatus? Ada cikgu. Ada cikgu, ada. Okey, baiklah. Saya nak beritahu lah. InsyaAllah pada bulan 3 saya akan terlibat dengan penandaan. Dalam 2-3 minggu juga. So saya tak buat PDBC tapi saya akan beri kerja lah. So saya cadangkan saya nak beri kerja berkaitan dengan kerja khusus. Jadi awak boleh buatlah pada hari berkenaan yang saya tak ada. Dan mungkin akan dikendalikan atau cikgu lain tak pastilah. Tapi kalau tak ada sila baca buku dan buat latihan sepanjang minggu penandaan SPM saya tu lah. So untuk hari ni minta Adam Yusri PM saya kenapa tak hadir dah 2 hari pada 17 bulan 2 dan 23 bulan 2. Okay. So hari ni birthday Haji Syafwan kan? Ya. Betul. Okay, semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberi kesihatan yang baik dan semoga rajin-rajin lah menghadiri kelas-kelas lain juga. Saya tengok kehadiran kelas saya untuk sejarah Alhamdulillah bagi kelas 5M 5Z tapi ada cikgu-cikgu komplain kelas lain awak tak masuk. So saya harap kepada yang tak hadir kelas lain tu hadir jugalah. Sekurang-kurangnya awak menghadiri kelas.
Daripada awak tak dapat apa-apa kan. Dapat tak dapat nombor 2 tapi kalau dah tak adil confirm tak dapat apa-apa. Okay, boleh? So untuk hari ni kiranya memang tu tak datang Adam Dia ada join kelas luar ke? Dia tak sihat ke? Kelas tadi pun tak ada cikgu. Sekejap, Adam tu adik dia Siti Mariam kan? Betul? Adik dia hari-hari adik. Adik ni. Tak apa. Rumah lain-lain kot itu. Sama rumah dia, nama bapak sama. Kot. Tak apalah, nanti saya tanya adik dia lah kot. Sebab dia pernah juga dia tak hadir kelas tapi dia cakap dengan saya kadang-kadang dia macam join kelas admit lah macam kat luar ke apa. Itulah. Tapi dia tak ada maklum. Okay. Untuk hari ni saya akan bagi latihan. Kita akan bincang besok bab 3 dan sambung dengan Awab dan Alif. Hafiz Alif. Awab besok 24 hari bulan 2 dan Alif Alif Muhammad Alif Najmi. Okay, ada nak tanya untuk hari ni? Hari ni kelas terakhir untuk hari ni? Betul. Sampai pukul 10 lah hari-hari kelas awak. Betul sebab kelas ni 50. Betul lah, seorang tak adil lah. Syakira, lepas ni harap hadir kelas dengan Akil. Akil jangan salah jadual lagi. Okay, Amirul Farhan dah tak lewat dah, okay. Zenki pun jangan tak hadir, okay. Semua kena hadir setiap hari. Nanti dah bulan 3 tu tak jumpa dah. Okay, setakat itu sajalah kau. Ada soalan tak? Nak tanya. Kalau kamu tengok Form 5 ni memang banyak topik-topik dia melibatkan fakta. Contohnya macam ni. Bab 3 ni memang fakta. Apa tugas badan eksekutif? Apa kedudukan raja? Bagaimana badan perundangan itu bertindak dan sebagainya. Semua memerlukan fakta lah. Tapi bila awak ingat key point dia macam perundangan dia berkaitan dengan undang-undang. Jadi siapa yang buat undang-undang? Mesti ada Dewan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Kemudian dalam bidang eksekutif pelaksana, siapa yang melaksanakan dasar-dasar kerajaan? Mestilah menteri diketuai oleh yang di-Pertuan Agong. Manakala badan kehakiman, siapa yang di bawah badan kehakiman? Mestilah berkaitan dengan hakim undang-undang iaitu Mahkamah Atasan dan Mahkamah Bawahan. Manakala yang di Pertuan Agong ada 3 juga bahagiannya. Dalam bidang eksekutif dia melantik jemaah menteri dan jawatan-jawatan penting di Malaysia. Manakala dalam bidang perundangan dia bertindak sebagai persidangan parlimen, agama, hak istimewa dan pengisytiharan darurat. Manakala kehakiman dia ada satu bidang kuasa lain iaitu kuasa pengampunan. Manakala yang di Pertuan Agong melantik hakim-hakim di mahkamah-mahkamah atasan dan juga hakim mahkamah atasan terdiri daripada ketua hakim negara. Okey. Setakat itu saja untuk hari ini. Ada soalan lain? Senyap je. Fahamlah. Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. So besok kita akan bincang bab 3, latihan bab 3 saya beri nanti lepas kelas ni. Dan besok pembentangan daripada Alif Najmi dan Awab lah iaitu keunikan yang ada dalam sistem perundangan kita ataupun demokrasi berparlimen di negara kita. Okey, setakat itu saja. Boleh tak sebelum berakhirnya kelas bukalah kamera, bolehlah saya tengok gambar you all ni. Hari ni kehadiran tak buka kamera kan? Boleh tak buka kamera? Faiz ada Faiz? Saya cikgu. Ada. Okey, siapa dah buka kamera boleh live lah. Kristina boleh live. Okey, Daniel Hafiz, Balkis, Alif Najmi, Awab, Haziq Syakban, Muhammad Firdaus Zaini, Azim Akmal, Hafiz Yusof, Andi Jania, Abdul Farhan, Fatiha, Putri Naufal, Khairul Nisa. Okey. Aziz Farhan, Faiz Jamli, Anwar, Aisyah Syarul Air, Zulaika. Cikgu. Rauda, Terima kasih cikgu. Auni Kamila, Izul Afif, Fadlin, Aisyah Sakina, Rijal, Rushdi, saya sebut boleh live tak? Aisyah Sofia, Akil Afik, Amira Safia.
Okay, lagi yang lain tak buka. Cikgu. Aziz Syaban, okay boleh. Terima kasih. Auni Adlina. Lukman Hakim. Amira Arifin, Najwa. Zenki. Yang lain tak buka kamera. Asha boleh tadi. Dah buka kamera. Nabil. Ibrahim Azmi mana? Tak ada pun gambar. Okay. Muhammad Nabil. Firdaus Zaini. Koyu. Dah buka adik tu. Okay boleh lift. Okay Syakira. Okay boleh. Danish Haziq. Okay Koyu. Rijal. Okay terima kasih semua